maknanya Al-Fakir Al-Allamah dan Tuan Guru Baba Idris Al-Khayyat bin Haji W. Ali Bakum dan Tok Jun Al-Fatani, dan seterusnya kepada salafun salih dan para tabi'in, para sahabat itu yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'al a'malana khalisatan wajhikal karim. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Tengok kulit dia. Ini risalah. Ini adalah satu risalah. Sebut kata risalah ni, kitabun yashtamilu ala qalilin minal masail takunu fi mawdu'in wahidin. Satu kitab yang mengandungi maknanya sedikit sahaja daripada beberapa masalah, yang mana adalah ia fi mawdu'in wahidin, di dalam maknanya tajuk yang satu, yang dinamai akan ini risalah dengan simaril jannah. Lapas simar merupakan lapas jamak lah. Orang kapur Ambo panggil plural. Jamak-jamak ni plural. Singular dia nya samar. Samarun. Jamak dia simarun. Maksud dia adalah buah-buahan. Al-jannati. Buah-buahan maknanya daripada syurga. Fi tarjamah. Pada nak menterjemahkan. Terjemah dengan makna naqlul kalam min lughatin ila ukhra, memindahkan maknanya memindahkan perkataan ataupun ayat daripada satu bahasa kepada bahasa yang lain. Jadi asal maknanya kitab ni daripada bahasa Arab. Allah yarham Babayih Al-Khayyat, dia terjemah ke dalam bahasa Melayu. Nak terjemah kitab apa? Risalatil Mu'awanah. Risalatil Mu'awanah ni kitab Arab. Dia sebut ringkas tu. Nama panjang kitabnya Risalatil Mu'awanah wal Muzaharah wal Mu'azarah. Satu makna belaka tu. Mu'awanah, Muzaharah dan juga Mu'azarah. Dengan makna menolong. Lirraghibina minal mu'minin, bagi orang-orang yang gemar, minal mu'minin daripada kalangan orang-orang yang beriman, fi suluki, pada menjalani tariqil akhirah, jalan menuju kepada akhirat. Karangan siapa dia? Karangan Al-Imam Syekhul Islam Kutubud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu.
terjemuh dia sikitnya, biodata dia lah. Al-Imamul Allamah Al-Arifu Billah Kutubul Irsyad wa Rasul Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Al-Muhajir bin Isa Al-Husaini Al-Hadrami Al-Ma'rufu Bil Haddad Ba'lawi. Dia lahir di Sibir. Mana Sibir ni maknanya kawasan yang terletak mana di pinggir Bandar Tarim di Hadramaut. Lahir pada malam Khamis 5 Safar tahun 1044 Hijrah, bersamaan dengan tahun 1934 Masihi. Dan dia ni terdidik di Tarim. Dan dia telah mengalami buta mata semasa dia kecil disebabkan penyakit cacar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mananya mata zahir dia ni buta, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggantikan dengan cahaya mata hati, nurul basirah, nurul ilmi, cahaya ilmu, cahaya makrifah, cahaya keyakinan, dan juga cahaya hikmat. Dia membesar pada peringkat awalnya di Tarim, kemudian dia telah berpindah ke Hawi, dan dia telah sebut bahawasanya sebab dia pindah ke Hawi itu kerana dia mendapat tekanan yang amat sangat semasa dia berada di Tarim pada masa itu. Dan juga dia telah dilayar dengan begitu dahsyat, dengan begitu keras daripada golongan Al-Yafi'iyin, pemerintah Tarim pada masa itu. Dan dia mana kekal tinggal di Hawi sehinggalah mananya dia wafat, sehinggalah dia meninggal dunia. Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu taala anhu telah meninggalkan karangan-karangan yang banyak yang telah memperkayakan maktabah-maktabah Islam, dan manusia secara umumnya banyak mengambil manfaat dengan kitab-kitab dia, dan sebahagian besar kitab-kitab dia ni dalam bidang tasawuf. Dalam bidang tasawuf. Dan kebanyakan kitab-kitab dia ni dicetak. Itu dia. Baik. Menterjemah dia akan risalah muawanah oleh Al-Faqir dan Idris Al-Khayyat bin Haji W. Ali Bakum. Takjum Al-Fatani. Terjemah tu mana? Bi Makkah Al-Mukarramah. Betul. Dia terjemah kitab tu di Mekah. Jadi maknanya apa ni, Allah yang rahmat Babayih ni amba tak ada nak cari berkenaan dengan latar belakang dia. Cumanya sebuah sedikit maklumat tentang dia ni anak murid kepada Haji Abdullah bin Guci. Dia anak murid kepada bapa Haji Abdullah bin Guci. Dan Babayih telah meninggal dunia pada hari Jumaat 10 November tahun 1995.
1995. Kita masuk dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Ya. Jadi muallif mula sebelum tu hangpa nak royak dululah. Ya, mukaddimah ni mukaddimah baboyih. Ya. Apa ni baboyih tawak mari mukaddimah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Panjang doa rasa kat limolah. Mukaddimah apa ni mukaddimah kitab hak asal. Ya, awak pakai awak mari mukaddimah dia. Tak apalah. Jadi muallif mula dengan bismillah ni kerana mengikut Quran, mengikut mana kitab-kitab mananya hak turun mari langit sebanyak 104 buah. Semuanya mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Ijma' ulama Ijma' ulama mengatakan semua kitab mananya hak turun mari langit sebanyak 104 buah tu semuanya mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebab itulah kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhu, kenapa? Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, fatihatu kulli kitabin. Bermula bismillahirrahmanirrahim itu pembuka bagi kesemua kitab. Apa tu? Lil husuli 'alal barakah, untuk mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kataba bismillah fajawadahu ta'ziman lillah ghufira ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara. Siapa-siapa tulis bismillahirrahmanirrahim, maka dia memperelokkan tulisan bismillah tu. Tujuan dia tulis dan memperelokkan tulisan bismillah tu tak ada kerana lain, ta'ziman lillah, kerana nak mengagungkan bagi Allah Ta'ala, dan nescaya akan diampunkan dosa dia yang telah lalu dan dosa dia hak akan datang. Dalam hadis lain, man qala bismillah, siapa-siapa dia yang ucap bismillahirrahmanirrahim, kutiba ismuhu minal abrar, nescaya nama dia akan ditulis daripada kalangan orang-orang yang berbuat kebaikan, wa bari'a minal kufri wan nifaq, dan dia orang yang sentiasa maknanya baca bismillahirrahmanirrahim itu dia sendiri akan bebas daripada kekufuran dan juga daripada sifat nifaq. Sifat maknanya orang munafik. Alhamdulillahillazi kasa awliya'ahu wa ahibba'ahu wa asfiya'ahu min nuril muhammadiyyati anwara. Bermula segala puji itu, sebutkan segala puji hak 4 lah. Puji qadim kepada qadim, puji qadim kepada hadis, puji hadis kepada qadim, puji hadis kepada sesama hadis. Bagi Allah sabit menjadi milik bagi Allah, ataupun sabit hanya layak bagi Allah, ataupun maknanya sabit hanya tertentu bagi Allah. Tu maknanya tafsirnya kepada 3 makna lam pada lapah lillah. Bagi tu ada 3 makna. Sabit maknanya bagi, sabit milik bagi Allah, sabit maknanya ketentuan hanya bagi Allah, sabit maknanya hanya layak bagi Allah. Allah mana? Tuhan yang memberi pakai ia Allah akan segala yang tu kena kepada orang yang taatnya taat akan dia, akan Allah. Orang yang taatnya mentaat akannya akan Allah. Tafsirnya kepada awliya'ahu, para walinya, wali Allah. Siapa dia wali Allah? Awliya'ullah hum ahlut taqwa. Wali-wali Allah ni mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Wal iman, orang yang beriman sempurna kepada Allah. Wa ahlus salah, orang yang baik.
wal istiqamah, dan orang yang mananya istiqamah ala dinillah, di atas agama Allah, wa ala ma jaa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang istiqamah di atas syariat yang dibawa datang dengan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allazina yuraqibuna Allah, orang-orang yang mana sentiasa muraqabah akan Allah Taala fi jami'i syu'unihim, dalam segala mananya dah sya'an mereka, kelakuan mereka, itulah wali-wali Allah. Dah apa tu? Diterjemuh oleh mananya babayih segala orang yang taat akan Allah Subhanahu wa Taala, dan segala kekasihnya Allah, dan segala mananya pilihan Allah. Min nuril Muhammadiyati asrara, daripada cahaya Muhammadiyah akan beberapa cahaya, maf'ul kepada kasar. Maf'ul yang kedua kepada kasar. Akan beberapa cahaya. Wastafahum min maknuni sirrihi wa jauhari ilmihi ma'arifa wa asrara, dan telah memilihlah ia Allah akan mereka itu. Sebut kata mereka itu tiga-tiga, auliya'ahu wa ahibba'ahu wa asfiya'ahu, daripada maknun sirrihi, daripada perkara yang tersembunyi rahsianya, rahsia Allah. Wa jauhari ilmi, dan permata ilmunya, ilmu Allah. Allah Ta'ala pilih ke apa? Akan beberapa makrifah, ilmu hakikat, dan beberapa rahsia, rahsia ketuhanan. Wa halahum bihilyati sanaihi wa hulali jamalihi wa atla'ahum fi sama'i tauhidi akmara, dan menghiasilah ia Allah akan mereka itu, aulia wa ahibba wa asfiya tu, dengan perhiasan ketinggian dan beberapa samarat. Samarat tu pakaian apa? Pakaian keelokannya. Dan menaiklah ia, menaik dengan mana mengangkat. Ia Allah akan mereka itu, aulia dia, ahibbat dia, dan juga asfiya dia, pada langit tauhid akan beberapa bulan. Fastadha'at bi anwarihimul khaliqatu wa salaku bihim minad din tariqahu wa tabawwa'u minhu watanan wa qarara. Maka dapat berterai dengan makna menumpai terai. Menumpai terai maknanya dengan cahaya mereka itu maknanya aulia, ahibbat, dan juga asfiya, oleh segala makhluk. Dan berjalanlah segala makhluk dengan sebab mereka itu aulia, ahibbat, dan asfiya, pada agama, akhir jalan agama, dan menjadikan mereka itu maknanya aulia, ahibbat, dan asfiya tu pada agama tu tanah air dan ketetapan. Maksud ketetapan situ maknanya tempat kediaman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin allazi min bahrihi yaghtarifuna wa min rawdi mawahibihi yaktatifuna wa yajtanuna simaran wa azhara. Dan maknanya rahmat. Sebut kata rahmat ni, rahmat yang disertakan dengan ta'zim. Rahmat yang disertakan dengan ta'zim daripada Allah Ta'ala, dan sejahtera dengan makna aman. Assalam maknanya pada bahasa dengan makna al-aman, pada syarak dengan makna al-aman min jami'il afat, sejahtera daripada segala penyakit, segala bala. Atas penghulu kita Sayyidina. Nak panggil Sayyidina ni, kata ulama, ialah man jama'a ahada arba'i khisal, orang yang menghimpunkan ahada arba'i khisal, salah satu daripada 4 sifat mesti ada di dia.
Dah. Yang pertamanya man sada fi qaumi, orang yang menjadi ketua oleh kaum dia. Yang keduanya man kasura sawaduhu ay jaishuhu wa atba'u, orang yang ramai maknanya tentera dia dan juga pengikut dia. Yang ketiganya man tafza'u ilaihi nas, orang yang mana berlindung kepada dia oleh manusia indasyadaidi, ketika berlakunya bencana-bencana. Dan yang keempat al-halimul lazi la yastafizzuhu al-ghadab, seorang yang mananya hati dia adalah lemah lembut dan tidak menguasai dia oleh sifat marah. Kata ulama, keempat-empat sifat ni berhimpun pada diri baginda Nabi SAW. Sebab itulah Nabi SAW selayaknya dipanggil dengan Sayyidina. Sebut molek, nampak dia? Bukan Sayyidina. Sayyidina hak budak-budak main lambu dadu tu. Sayyidina ada sadu. Dah, tu dia. Penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Muhammad tu mana isim maf'ul. Daripada hammada yuhammidu. Kena kepada man kasurat khisaluhul hamidah, orang yang banyak sifat-sifat yang terpuji pada diri dia. Kemudian perkataan Muhammad tu dijadikan nama khas bagi ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang daripada lauknya lah, lauk penghulu kita Nabi Muhammad tu mencedak mereka itu aulia, ahibat dan juga asfiya. Dan daripada kebun-kebun pemberian penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memotong dengan makna memetik mereka itu maknanya aulia wa ahibat dan juga asfiya tu akan buah-buah dan bunga-bunga. Amma ba'du fayakulul abdul faqirul muznibul muqassirur raji afwa rabbih Idrisul Khayyat Ibnu Ali Al-Baqumi At-Tujumi Al-Fatani khadimu talabatil ilmi bil Masjidil Haram. Adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada basmalah, kemudian daripada hamdalah, kemudian daripada as-salati wassalami ala sayyidina Muhammadin tu, fayaqulul abdu, maka berkatalah hamba yang fakir, yang berhajat kepada Allah, yang berdosa, yang taksir, yang cuai, yang harap maknanya akan kemaafan Tuhannya. Idris bin Ali yang terbangsa kepada kampung Bakum Takjum Fatani, yang berkhidmat, yang menjadi khodam kepada talabatil ilmi, penuntut ilmu pada Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram. هذه رسالة المسمات بثمار الجنة في ترجمة رسالة المعاونة للراغبين من المؤمنين سلوك طريق الآخرة. Ini suatu risalah beberapa helaian yang mengandungi faedah yang banyak, yang dinamai akan ini risalah dengan buah-buah, ini buah-buah syurga, dengan makna buah-buah daripada syurga, dia panggil idhafah dengan makna min. Pada menterjemahkan risalah muawanah pada ilmu tasawuf bagi segala orang yang gemar daripada orang yang mukminin, orang-orang yang beriman, pada nak menjalani akan jalan akhirat. Ta'lifi Sayyidina al-Imami Ghausil Anami Al-Arifi Billahi Ta'ala Al-Syaikhi Abdullah ibn Alawi bin Muhammadin Al-Haddadi rahimahullahu ta'ala. Karangan bagi Sayyidina al-Imam Ghausil Anam. Ghaus tu maknanya gelar bagi ketua wali. Ghaus tu maknanya gelar kepada ketua wali. Al-Arifi Billah Al-Syekh Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullahu ta'ala.
Dah, alif lekha tu maknanya sehingga akhir lah. Dah, ia tak sebut dah nama tu. Lepas pada al-imam tu maknanya Ghausil Anam sehinggalah kepada rahimahullahu ta'ala. Lama ke baca tak kena ke. Apa dia alif lekha tu? Nah, alif lekha tu maknanya dah singkatan ataupun ringkasan kepada ila akhirih, sehingga akhirnya. Akhir mana? Rahimahullahu ta'ala. Ala sabilil ikhtisari ma'a ziyadatin bahiyatin liyantafi'a biha man la ya'rifu bil arabiyyah. Atas jalan ringkah. Jalan ikhtisar ni jalan ringkah. Apa makna ringkah? Apa makna ikhtisar? Ma qalla lafzuhu wa kasura makna. Benda hak mana lapah dia sikit tapi makna dia banyak. Tu makna ringkah ikhtisar. Serta tambahan yang elok, ada juga sikit tambahan daripada dia, supaya mengambil manfaatlah dengan dia, dengan ini risalah daripada apa dengan dia oleh mereka yang tiada mengetahui dengan bahasa Arab. Sudah molek apa-apa kita tak kerti bahasa Arab dah. Ngaji kitab dia ni maknanya dah boleh manfaat, dah boleh manfaat daripada kitab-kitab karangan dah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Wa in kuntu, ni tawaduk dia. Tawaduk maknanya ni Allah rahim apa ni baboye. Wa in kuntu lastu ahlan lizalika. Dan jika sekalipun adalah aku bukan ahli, maknanya orang yang layak bagi demikian itu, bagi demikian terjemuh itu sekalipun, tak apalah, walaupun aku ni mana bukan orang layak, bukan pandai mana pun nak terjemuh. Dengan ilmu hak ada kat aku, ni aku terjemuh juga. Tu dia. Tu tawaduk dia lah tu. Tawaduk dia. Dah. Tak ingat royak tadi ni. Idris Al-Khayyat. Khayyat tu tukar jahit. Dia baboyih ni maknanya orang pandai jahit. Dia dekat Gelarang, baboyih Al-Khayyat. Al-Khayyat tu tukar jahit. Hamalani ala zalika imtisalu amrillahi ta'ala fi qawlihi. Menanggung maknanya akan daku. Menanggung sini dengan makna mendorong akan daku. Atas demikian itu, atas terjemuh tu. Terjemuh maknanya risalah muawanah ni oleh fa'il kepada hamala. Oleh menjunjungkan perintah Allah pada maknanya di dalam firman Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Artinya serulah olehmu, wahai Muhammad. Serulah maknanya olehmu wahai Muhammad kepada jalan Tuhanmu. Maksud jalan Tuhanmu ila sabili rabbika ai dinihi, kepada agamanya, agama Tuhan kamu, dengan hikmah. Dengan hikmah. Bapa maknanya Allah Taala guna dengan lapah hikmah. Kata maknanya al-allama al-ustaz Dr. Mustafa Dibura summiya bizalika, dinamakan dengan demikian itu, demikian hikmah tu, lianna fihi al-ilman nafi', kerana di dalamnya terdapat ilmu yang boleh memberi manfaat, wal mau'izah, dan pengajaran. Pengajarannya yang baik, dan pengajaran yang elok. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man an'asha lisanuhu, nu bagi depan, man an'asha lisanuhu, haqqan ya'malu bihi man ba'dahu ujriya alaihi ajruhu ila yaumil qiyamah. Artinya barang siapa terlancar lidahnya, babayih terjemuh dengan terlancar lidah, disebut dalam kitab At-Targhib, maksud an-asya ialah qala wa zakara. Dia maknanya ucap dan sebut.
Barang sesiapa yang ucap dan sebut, barang sesiapa yang mananya menyebut dan barang sesiapa yang mengucapkan dan menyebutlah oleh lidahnya haqqan, akan perkara yang sebenar, ya'malu bihi, yang beramallah dengan dia, dengan akan yang sebenar tu. Oleh mereka yang kemudian daripada barang sesiapa yang mengucap dan menyebut akan benda yang sebenar tu, nescaya diberi pahala lah atasnya, atas barang siapa yang terlancar lidah, yang mananya lidah dia menyebut dan mengucapkan akan perkara sebenar tu, seperti pahala orang yang beramal dengan dia. Rojak molek domel. Kemudian daripada barang siapa yang terlancar lidah, nescaya diberi pahala atasnya, atas orang yang beramal dengan dia. Nescaya diberi pahala atasnya, atas barang siapa, seperti pahala orang yang beramal dengan dia, dengan perkara yang sebenar yang diucapkan oleh barang siapa tu, hingga hari kiamat. Sampai hari kiamat ditulis pahala. Tengok. Betul lah maknanya orang boleh nyapa mana ilmu kat orang. Sebanyak mana, seramai mana orang mananya buat amal apa dia ucap daripada benda sebenar tu, pahala mengalir dalam akaun dia mana sampailah hari kiamat. Wallaha as'alu. Dalam ilmu balaghah dia panggil taqdimu ma haqqu ta'khir yufidul hasra. Wallaha as'alu, dia taqdim ke maf'ul. An yarzuqana as-sawaba wa taufiqa khalisan liwajhihil karim. Akan Allah Ta'ala saja, kena bubuh saja, sebab sini dia panggil hasar. Aku pohon, aku minta bahawa memberi rizkilah ia Allah akan kami as-sawaba. As-sawaba akan maknanya yang betul. Yang betul tu fin niyati, pada segala niat, wal a'mali, pada segala amalan, wal aqwali, dan juga pada segala perkataan. Tulis dirilah, tak ada lagi kitab tu bagi tu. Wa taufiqa, dan akan taufik. Gapo taufik? Khalqul qudrah fil abdi ala ta'ah. Minta dengan Allah Ta'ala juga biar Tuhan ni maknanya beri kederat kepada kita hamba dia ni agar dapat berbuat taat. Khalisan liwajhihil karim, hal keadaan aku, kata maknanya baboyeh, ikhlas. Apa makna ikhlas? Al-amalu lillahi wahdah. Wa amani, maknanya aku terjemuh ni risalah ni tak ada kerana lain, hanya semata-mata kerana wajah dengan makna zatnya yang maha mulia. Amin. Faslun fil yakin, ay hadza faslun fi bayanil yakin. Ini merupakan suatu pasal pada nak menyatakan sifat yakin. Berkata ia sini bukan baba yes nampak tu. Berkata ia maknanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Tu asal risalah lah. Baba ye hanya terjemuh sahaja. Cuma mukaddimah tadi tu dia baba ye buat mukaddimah. Dia tahu amari mana mukaddimah, mana bagi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad panjang doa. Munggu dia terjemuh ni maknanya atas jalan ringkas. Lazimkan olehmu atas kamu lazimkan olehmu
atas kamu, atas diri kamu, hei saudaraku yang dikasihi. Lazim apa? Dengan mengkuatkan, ya, mengkuatkan yakin kamu. Ya, pesannya daripada Al-Habib Abdullah bin Al-Hajjaj, dia kata lazimkanlah oleh kamu atas diri kamu wahai saudaraku yang dikasihi dengan mengkuatkan keyakinan kamu dan mengelokkan akan dia, akan yakin kamu tu. Maka dengan makna kerana. Dia panggil for ta'lil. Maka kerana bahawasanya yakin itu apabila kejap, teguh, nah, ataupun kita panggil tamakun. Nah, ia yakin pada dengan makna fi zarfiyah, di dalam. Dan dalam hati. Dan mengerasilah ia. Itu jumlah dengan mengerasi. Mengerasi sini dengan makna menguasai ia. Ia yakin tu. Atasnya, atas hati. Jawab apabila nescaya jadilah yang tu kena pada perkara-perkara. Nescaya jadilah maknanya yang jadilah perkara-perkara yang gaib itu seolah-olahnya yang gaib tu dak dipandai akan dia, boleh nampak akan dia, akan perkara yang gaib. Tak, perkara gaib, tapi maknanya dengan sebab keyakinan menguasai hati, dak seolah-olah benda gaib tu yakin mesti tentang akhirat, yakin mesti tentang kematian, tentang mana nikmat kubur, azab kubur, tentang akhirat gapo semua sekali tu. Dia yakin menguasai dalam hati kita seolah-olah walaupun benda tu benda gaib supaya nampak depan mata. Nampak tu? Gitu. Seolah-olahnya dipandai dinampak akan dia, akan maknanya yang gaib-gaib itu dengan mata kepala, dengan mata ni. Benda gaib. Nah, apa makna benda gaib? Benda gaib ni benda yang tidak boleh dicapai oleh panca indera kita yang 5. Ya, terutama sekali mata. Malaikat orang yang telah dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ketika itu, pada ketika jadilah yang gaib itu seolah-olah dipandang akan dia. Pada ketika itu rujuk kepada jadilah yang gaib itu seolah-olah dipandang akan dia, berkatalah oleh orang yang yakin. Seperti berkatanya Sayyiduna Ali karamallahu wajhah, "Lau kushifal ghita'u mazdadtu yaqina." Jika dibuka ke penutup, penutup apa? Penutup hati. Nescaya tidak bertambah aku akan yakin. Itu dia dah. Dengan makna guanya. Bila tu? Jika maknanya berdirinya kiamat. Dan dibawa datang depan aku mana syurga dan neraka, nescaya maknanya tak bertambah dah yakin aku. Apa? Sebab mana hati aku ni mana penuh dah dengan keyakinan. Dia bagai penuh bubuh air le botol. Penuh air le botol. Pakai kita bubuh pula maknanya masuk dalam kan. Dak lepas tubik. Lagu itulah gambaran maknanya orang hati dia penuh dah dengan keyakinan. Maknanya siapa tahap maknanya tak nak masuk dah keyakinan. Tak tambah dah yakin. Tu siapa tahap tu. Pokok sahabat Nabi. Dan bermula yakin itu maknanya ibarat satu ungkapan daripada kuatnya iman dan tetapnya iman dan kejaknya iman. Tetap iman tu mana sabatul iman, kejaknya iman tu rusuhul iman. Hingga jadilah ia iman tu seolah-olah iman tu maknanya bukit yang tinggi, bukit ataupun gunung yang besar yang tinggi, tidak menggerak akan dia. Akan iman itu oleh kitab tu dulu. Ada jatuh tu. Oleh segala syok. Orang pergi kitab tu. Tambah. Oleh segala syok.
dan tidak menggonceng akan dia akan imej oleh segala waham, hingga tidak tinggallah bagi jatuh pula tu, bagi segala syok, bubuh segala lepas syok tu ada jatuh tiga patah kata lepas pada syok, bagi segala syok, lepas pada syok tu ada tiga patah kata dan segala waham, itu barulah itu, dan segala waham itu boleh boleh mula, hingga tidak tinggal bagi segala syok, lepas pada segala syok tu dan segala waham itu, dan segala waham, tiga perkataan, dan segala waham barulah itu wujud, oleh wujud sama sekali. Kira siapa tak ninggal mana segala syok dan segala sama sekali. Pas ninggal ke apa? Ninggal yakin saja. Jadi hati dia mana penuh dengan yakin saja maknanya. Dan zon dah syok tak ada berlaku. Tu dia. Allahu akbar. Dah. Kemah keming. Dia bawa bandingnya sebuah bukit besar, tinggi, dah. Tidak mana menggeruk akan dia akan imej tu. Dah, tak bergerak, tak goceh. Maka jika datanglah ia terujuk dua, segala syok dan segala waham. Daripada luar. Hak dalam tak ada dah. Mari ikut luar. Nescaya tidak mana mendengar kepadanya, kepada segala syok dan segala wahai itu oleh telinga. Kalau mai ikut luar pun maknanya telinga ni tak dengar. Dah, kita tak sampai tahap tu lagi kitanya ni. Hari ni dengar maknanya ahli sunnah ni. Mari pokok Wahabi maknanya ni. Apa suruh maknanya ni. Dengar pula. Dengar juga. Hangguk juga. Nampak tu. Mula bengok. Ni. Allah kau kita buat maulud. Ni. Dah. Dia mau kata tak ada apa tak ada hadis. Ni. Tak pernah ada riwayat Nabi sambut maulud dia. Lama kan mengaku ke? Sudah. Apa tu? Itu dia maknanya. Itu dia. Ni. Tak yakin kita. Nampak tu? Mari mana syok, mari mana wehek kat luar. Nampak tu? Nyogogek molek. Allahu akbar. Ni dak apabila mananya imej kemah keming, yakin penuh benar dalam hati, ni selinga marilah segala syok, segala wehek daripada luar, selinga tak akan dengar. Dan tidak berpaling kepadanya. Ni tak paling pun kepada syok dan juga wehek. Tak saya dengar dulu lagi maknanya. Ni tak soyak kat aku. Dah, kadang-kadang marah. Ni marah. Yang perambak. Ni kalau mung nak mari royak kata maknanya maulud tu bidah, tak suruh mari dekat aku. Pergi jauh. Ada. Dan tidak berpaling kepadanya kepada segala waham dan syok itu oleh hati man tak paling langsung kepada segala perkara hak syok dan juga waham. Dan bermula syaitan, tidak kuasa ia syaitan akan hampir, akan mendekati daripada empunya ini. Dah, maknanya umpunya ini tuai bagi yakin ini. Setel tak berani masuk rapat. Kita beriuk duk likung. Bapa tahu dah. Yakin tak kemah mana ni maknanya setel kata. Dah. Okey sikit maknanya ni. Balik selalu ni, balik selalu ni. Allahu akbar, tak gerak. Dah, tu dia. Bahkan lari ia setan daripada empunya ini yakin. Dah. Dan terpada dah ia setan
dengan selamat dirinya. Dak diri saya apa ni dirinya. Dak diri empunya. Dak ini yakin. Allahu akbar. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana la yafraku, baca dengan ra bagi atas. Dia la yafraku tu mudhari' bagi fariqa, yafraku di atas wazan fariha, fariha yafrahu. Dia fariqa yafraku farqan, atas wazan fariha yafrahu farhan. Dengan mana la yafraku, dengan mana ai la yakhafu. Inna syaitana la yafraku min zilli umara. Kata ulama hadis, sakat tu mata dia. Mata sakat tu rawahul Imam Ahmad wa Tirmizi wa Ibnu Haddad wa Ibnu Hibbana. Telah meriwayatkan akan dia akan ini hadis, inna syaitana la yafrahu min zilli Umar, oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal wa Tirmizi wa Ibnu Hibban an Buraidah radhiyallahu taala anhu. Wa ma salaka Umaru fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhara. Hak ni riwayat Imam Nasa'i wa Abu Hatim. Dah sakat mula daripada wa ma salaka Umaru fajjan hingga akhir itu, farawahu Nasa'i wa Abu Hatim wa Abul Qasim fil muwafaqat an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Artinya, arti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa syaitan itu takut ia syaitan daripada bayar Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, bayar syaitan takut dah. Nampak tu? Kita sah ketua, bayar kita pun syaitan tak takut. Nampak tu? Apa? Syaitan kata jahat pada aku. Nampak tu? Jahat pada aku. Saya takut pada bayar Sayyidina Umar, dan tidak berjalanlah Sayyidina Umar. Berjalan dengan mana? Lalu. Akhir satu jalan. Mereka berjalan, mereka lalulah oleh syaitan. Akhir jalan yang lain. Kalau saya tengok Sayyidina Umar lalu satu jalan, syaitan tak lalu dah jalan tu. Apa? Takut tikai bayar. Gitu mu. Nampak tu? Dah, pisah lalu lorong lain, jalan lain. Nampak tu? Kita hak mana jalan hak kita lalu kan ni. Dah, berderu saya tak lalu kat tu. Nampak tu? Allahu akbar. Tu dia. Akan jalan yang lain, mana lain daripada jalan Sayyidina Umar. Dan bermula yakin itu dikuatkan akan dia akan yakin tu, dan dielokkan akan dia akan yakin tu dengan beberapa sebab. Setengah dengan makna sebahagian daripadanya. Hak ni hak sani tu mana satu riwayat hadis. Ada satu riwayat hadis lagi daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la anzuru. Nabi kata sesungguhnya aku nampak. Sesungguhnya aku maknanya melihat ila syayatinil insi wal jinni. Nabi kata sesungguhnya aku maknanya melihat kepada setan-setan daripada kalangan jin dan kalangan manusia ni, qad farru min, sesungguhnya mereka tu lari daripada Sayyidina Umar, min Umara, daripada Sayyidina Umar. Bukan cakap setan maknanya jin saja. Setan dia daripada kalangan manusia. Manusia ni ada juga maknanya setan. Ni. Hak jahat-jahat ni. Hak jahat-jahat. Ni hak beci ke mulut ya Allah tu. Allahu akbar. Baru ni ada ni Wahabi Indonesia. Dia kata popok habaib hak dok ngaku keturunan Nabi tu 90% berlawak.
Berat sungguh. Apa tu? Demon ni keturunan sama ada keturunan maknanya ikut jalan Al-Indruh ke. Dah, ikut jalan mana ke. Dia ada syajar dia, pohon mana rantai silsilah keturunan dia sampai Nabi. Dah, tu dia. Dengan beberapa sebab, setengah sebahagian daripada beberapa sebab itu, dan iaitu beberapa sebab tu. Iaitu tu maknanya itu sebahagian daripada beberapa sebab tu. Yang atasnya asal itu berkeliling al-madar, tempat berkisar. Berkeliling itu maknanya tempat berkisar, bahawa berdengar, bahasa tani dia. Bahawa berdengar oleh hamba dengan hatinya dan telinganya hamba kepada menuntut dengar akan ayat-ayat. Menuntut dengar ni mana dengar dengan penuh perhatian. Awak tu, bukan dengar bela-bela jenis rodak. Supaya kita ada amal sama tak tanya dengar khutbah Jumaat. Dengar maknanya bela-bela ngatuk. Kau berat menam ngatuk terus. Jenis rak. Awak tu. Mula-mula siapa tak ada tahiyat masjid. Awak tu. Siapa dekat belebok pakai duduk dekat mana yang pakai yola. Duduk kat ekong sedang molek. Nyandati pula cukup pekih. Kapek-kapek baru. Oh sedap maknanya. Ni. Bangun-bangun duk orang geruk mana nak mai Jumaat dah. Khutbah tak dengar langsung. Kelik dia rumah orang tanya khutbah ke dia hari ni mana orang rumah dia tanya. Khutbah calah ke dia hari ni. Oh sedap kata dia. Sedap gapo? Sedap tidur. Oh berat. Kepada menuntut dengar akan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjuk atas kebesaran Allah Ta'ala dan kamal Allah, kesempurnaan Allah, dan azamahnya mana sifat kebesarannya Allah, sifat kemegahan Allah Ta'ala, dan kibriyaknya dan sifat kebesarannya Allah, dan ada kepada ke? La'alla sawalikum kepada dia. Dia lebih. Dia beli Jafar Awah dengan kitab tu, dia lebih kepada dia. Dan ketunggalannya mana infirad, daripada perkataan infiradi, dan ketunggalannya Allah dengan menjadi, dia panggil wahdatun fil af'al. Ketunggalannya, keesaannya Allah Ta'ala pada menjadi apa? Menjadi makhluk lah. Maknanya dalam ibarat Arab sana mana fil khalqi, pada mencipta, menjadi, maknanya makhluk, minal adam ilal wujud, daripada tak ada kepada ada. Dan suruh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah Allah, dan kerajaan. Baba Yihman terjemuh maknanya perkataan asal Arab dia as-sultan. Dia terjemuh dengan kerajaan. Kerajaan sini dengan makna kekuasaan Allah. Dan kekerasan. Dia terjemuh daripada perkataan al-qahru. Kekerasan Allah Ta'ala. Dan atas tu mana, atas mana tu? Atas kepada Nuh. Atau kepada berdengar oleh hamba dengan hatinya hamba dan telinganya hamba kepada menuntut dengar akan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjuk atas kebesaran Allah. Sini pun maknanya, dan maknanya yang menunjuk atas benar segala rasul dan kesempurnaan mereka itu segala rasul, dan barang yang dikuat dengan barang yang disokong akan mereka itu segala rasul dengan barang itu. Gapo dia maknanya barang itu? Bayan daripada mukjizat, daripada segala mukjizat. Dan barang yang turun sini dengan makna mengena ataupun menimpa. Dengan orang yang melawani, orang yang menyanggah akan mereka itu segala rasul. Tu dia daripada lebih wow, tengah ada wow tu tak ada nak wow.
Daripada baca bagai-bagai tu, Jawi pun kena bubuh baris juga. Dah, daripada bagai-bagai seksa dan barang yang datang pada hari yang kemudian, yaumul akhir. Nampak tu? Apa dipanggil yaumul akhir? Li'annahu akhirul ayyam. Ya, kerana hari akhirat ni hari yang terakhir lah. Hari mana yang akhir. Ya, tidak ada lagi hari lepas pada tu. Daripada diberi pahala akan orang yang membuat kebajikan, dan seksa akan orang yang mengerjakan kejahatan. Dan kepada keadaan ini pekerjaan dan kepada keadaan ini pekerjaan memadai. Ada yang ada yang la'alla sawab maknanya likung yang, sebab maknanya dan kepada keadaan tu terjemuh daripada kaun, kana yakunu kaun. Jadi maknanya memadai itu maknanya dari Arab sana kafian, khabar kepada kaun. Apabila khabar maknanya kalau bubuh yang jadi sifat. Nampak tu? La'alla maknanya la'alla sawab maknanya tak ada yang. Dia panggil jumlah ni jumlah khabar muqaddam mubtada muakhar. Dan kepada keadaan ini pekerjaan membuat kebajikan. Dan kepada keadaan ini pekerjaan memadailah pada memberi faedah akan yakin. Mengisyarat tu mubtada muakhar. Memadai sani tu khabar kana. Khabar kaum keadaan tu. Dan kepada keadaan ini pekerjaan memadailah pada memberi faedah. Faedah maknanya akan yakin. Mengisyarat tadi Arab sana al-isyaratu dengan masdar gitu ya, tapi al-isyaratu tu alif lam pada al-isyarah tu maknanya iwadun anil mudhafi ilaihi, idafah masdar kepada fa'il. Isyarah al-isyarah ai isyaratu al-habib Abdullah bin Alawi Haladdad. Mengisyaratlah oleh Habib Abdullah Alawi Al-Haddad dengan firman-Nya Allah Ta'ala, kepada keadaan ini pekerjaan itu memadailah pada memberi faedah akan yakin. Awalam yakfihim anna. Ayat tu salah tu. Nazalna deh. Dalam kitab dia. Nazalna. Salah. Itu betul. Bukan nazalna, anzalna. Orang pergi kitab tu betul bukan nazalna, anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Anzalna ada alif belakang. Anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim al-ayata. Mantammimil ayata. Surah Al-Ankabut ayat 51. Artinya, arti firman Allah Ta'ala, adakah tidak memadai akan mereka itu, mereka yang ingkar akan Quran, bahawasanya kami turun ke atas engkau wahai Muhammad akan kitab situ Al-Quran, dibaca akan kitab Quran itu atas mereka itu. Al-ayatah maknanya sempurnakanlah ayat. Tak bacalah ayat sampai habis. Tu maknanya sebab yang pertama. Sebab yang pertama bagi maknanya diperkuatkan akan yakin dan diperelokkan akan yakin. Maknanya seorang hamba tu kena memberikan maknanya tumpu dengar dengan telinga dan juga hati kepada ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi. Yang menunjukkan ke atas kebesaran Allah, kesempurnaan Allah. Itu di antara jalan sebab maknanya untuk mendatangkan untuk memperkuatkan yakin kita dan memperelokkan yakin kita. Bermula sebab yang kedua, menilik ia hamba dengan mata iktibar,
Mata iktibar ni dia panggil, maknanya mata mengambil pengajaran lah. Tak? Pada alam yang ghaib, alam yang tidak dapat dicapai oleh panca indera yang lima. Alam ghaib itu maknanya pada langit dan bumi. Dah, pada langit, pada segala langit. Dan segala bumi. Sebab lapah Arab sana malakutus samawati wal ardi. Dah, lapah as-samawat dengan jamak. Ya, dengan mata iktibar. Ya, mata mengambil pengajaran. Moga Allah Taala sebut dalam Quran ke, fa'tabiru ya ulil absar. Surah Al-Hasyr. Ya. Surah Al-Hasyr ayat 2. Fa'tabiru ya ulil absar. Fa'tabiru dengan mana fattaizu. Ya. Maka hendaklah kamu mengambil pengajaran ya ulil absar, ai ashabil basair salimah wal unqulir rajihah, orang-orang yang mempunyai pandangan mata yang sejahtera dan akal yang rajih. Tuhan suruh ambil maknanya pengajaran dengan jalan melihat kepada maknanya ayat-ayat mangzurah, dan juga maknanya ayat-ayat yang maknanya matluah. Dan pada barang atau pada alam yang gaib. Menilik ia seorang hamba dengan mata iktibar juga pada barang yang menabur dengan makna menghamburkan, menyebar oleh Allah Ta'ala padanya pada bumi, daripada yang ajaib-ajaib perbuatan. Asal Arab sana ajaibul masnu'at, ajaibul al-masnu'at. Dia panggil idhafah sifat kepada mausuf. Daripada maknanya yang ajaib-ajaib, daripada makhluk yang diciptakan oleh perbuatan Allah. Nampak tu? Tengok pandannya hak pelik-pelik daripada maknanya makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang indah-indah daripada kejadian serupa juga tu. Asal daripada badai'ul mukawwanat, al-mukawwanatul al-bada'i'. Yang indah-indah daripada kejadian. Tu dia ni. Tengok dengan butir mata, lepas tu mana kita ambil pengajaran. Comel setahun ni maknanya dah. Mestilah maknanya tukar hok jom buat dia maknanya ni. Masya Allah, maha kuasa, maha bijaksana. Ni. Tu dia. Di antara sebab yang boleh maknanya menjadikan yakin kita tu kau kuat. Di antara mana jalan dia nya, sebab dia nya menilik kepada mananya alam yang gaib, sama ada di langit ataupun di bumi, dengan mata iktibar. Melihat dengan butir mata, kita kita mengambil mana iktibar dengan hati kita. Biar nampak di hati kita tentang kehebatan Allah, kebesaran Allah, kesempurnaan Allah Ta'ala. Dan kepada faedahnya, dan kepada memberi faedahnya, memberi faedah olehnya, nak gitu. Nampak tu? Idhafah masdar kepada fa'il. Dan kepada memberi faedahlah olehnya. Oleh apa? Oleh menilik. Nya tu kembali kepada menilik dengan mata iktibar. Yakin mengisyaratlah oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad dengan firman-Nya Allah Ta'ala, sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Surah Fussilat
Surah Fussilat ayat 53. Artinya arti firman Allah Ta'ala. Siapa pukul apa Tok Imeh? 7.30 lebih dah ni Tok Imeh. Tok Imeh baru royak. Leh. Kita habis sikit deh. Siapa bermula sebab yang ketiga? Tak ingat tanya Tok Imeh apa pukul apa. Hara juga tu. Artinya arti firman Allah Ta'ala, selagi kami Allah memperlihatkan akan alamat-alamat, akan tanda-tanda, akan pecamai-pecamai kami, yakni kebesaran kami, kekuasaan kami. Mana fil afaki, pada tepi-tepi langit, maknanya merata tepat lah. Bukan tepi langit saja. Wa fi anfusihim, dan pada diri mereka itu. Mereka itu mana al-mukazzibin. Golongan yang mendustakan. Hingga nyatalah bagi mereka itu mukazzibin tu, bahawasanya ada gapo Ta'ala ada ke? Mudah-mudahan la ala sawab likun Ta'ala. Bukan bahawasanya Allah situ tu, bahawasanya nya Al-Quran. Sebenar. Quran itu adalah sebenar. Bahawasanya nya tu Al-Quran. Likun Ta'ala tu sebenar adalah sebenar. Tu dia. Sekat tu lebih 10 minit Allah Subhanahu wa Ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. Sambung pukul apa pula? Pukul 8 sambung. Minum air dululah. Tu dia. Tak minum air marah lah. Sambung pukul 8 pula insya-Allah. Minta maaf lah selajuk. Insya-Allah kita sambung. Lepas ni pukul 8 bersama Al-Fadhil Ustaz Harun insya-Allah.